Sen. Bismillah. 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 Alhamdulillah. Bismillah. 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 Hadi. Hadi. Bismillah. Bismillah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. 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 Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bateri. Tak ada ni. Bismillah. Bismillah. Tak nyala? Ada, dia memang ada. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bateri ada. Dalam ni. Volume. Kuatkan suara. Tak ada. Tak nyala. Bismillah. Bismillah. Tu? Bismillah. Okey dah. Alhamdulillah. Dia memang hidup lepas tu dia padam. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh as-safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa tarakana 'ala muhajjatil bayda lailuha kanahariha لا دون إلا هالك صلاة الله وسلامه على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته ومن اقتدى بقدوته ومن استهدى بجهاده إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحثم بكتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وإلى خير وجه الله مرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. أما بعد, Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada tanggal yang ke-27 daripada bulan Safar 1444 Hijriah, 24 hari bulan September 2022. Sekali lagi kita diizinkan oleh Allah berada di Raudhatul Jannah. Kita solat subuh berjamaah, walaupun kita sembahyang subuhnya semakin awal waktunya, dan di sini nampaknya 10 minit selepas azan mengumandangkan iqamah. Kalau tempat saya 15 minit, jadi sempat sikitlah nak kejar-kejar. Tapi tempat sini 10 minit. Tapi nak kata betul ke tak betul, tadi lepas daripada imam beri salam, toleh kiri kanan nampaknya tak ada yang masbuk. Maksudnya betul lah. Betul lah tindakannya 10 minit, sebab orang sini cepat. Ada tempat lain dia lambat sikit orangnya. Jadi dia buat 15 minit. Jadi di sini walaupun 10 minit, tapi nampaknya tidak ada yang bangkit kembali untuk menambah rakaat kerana tertinggal rakaat. Jadi Alhamdulillah, kalau ada pun mungkinlah tak ramai kalau hari-hari yang lain. Jadi kita berada di sini setelah mana kita tidur pada malam tadi, kita berniat pada Allah, mudah-mudahan kita dibangkitkan oleh Allah dan kita dapat bangun untuk solat subuh. Khusus kita melangkahkan kaki keluar daripada rumah kita menuju ke rumah Allah, semata-mata untuk kita bersyukur kepada Allah atas kurniaan pinjaman nyawa oleh Allah. Jadi kerana daripada itu, setiap daripada waktu kita mesti ada niat untuk kita terus buat kebaikan. Walaupun nak tidur malam tadi, kita nak tidur dah, betul kita memang nak tidur, tapi kita mesti niat, ya Allah, andai aku bangkit nanti, maka bangkitkan aku untuk melakukan ketaatan kepadamu. Jadi supaya apa? Kita punya hidup sentiasa berniat nak buat baik. Kalau Allah catatkan kita mati ketika mana kita tidur, mudah-mudahan Allah beri kita pahala untuk kita dapat subuh berjamaah. Kerana itu Rasulullah menyebutkan niyatul mukmin khairum min amali. Niatnya orang beriman lebih elok dan lebih baik berbanding daripada amalannya. Kenapa? Kerana kita nak terus buat baik. Hari ini kita nak buat baik, kita niat esok nak buat baik, lusa buat baik, sepanjang hayat kita niat untuk buat baik. Mudah-mudahan kita mati nanti, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi terus kepada kita punya pengajian kita. Minta maaf tadi technical problem. Takut yang live tu pun dia tunggu lama ni. Nampak live dah hidup dah ustaz ni, tak cakap-cakap pula mula. Jadi technical problem tu biasalah. Jadi kita nak terus kepada kita punya ayat 15 pada surah Al-Fajr yang kita telah berhenti 2 minggu yang lalu sehingga ayat yang ke-14. Jadi kita sekadar memulakan kembali pada ayat yang pertama, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang menjerjam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah mulakan surah ini dengan Allah menyatakan wal fajr, demi waktu fajar. Jadi apabila Allah bersumpah dengan waktu ini, kita telah melaluinya tadi, iaitu waktu subuh. Jadi waktu subuh kita hendaklah bangkit sebelum daripada fajar. Kita dah sebut dah nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, la bunayya ya bunayya la takun dik aqyasu minka yunadi bil azhar wa anta naim. Wahai anakku, jangan jadikan ayam itu lebih baik berbanding kalian
berkokok di waktu sahur sedangkan kalian masih tidur. Jadi pastikan kita bangun sebelum ayam kokok. Jadi kalau kita tak bangun, maka kita lebih teruk berbanding daripada ayam. Jadi kerana itu kita janganlah sampai kita jadi ayam ataupun lebih teruk berbanding ayam. Bangunlah sebelum sahur. Ini kita punya niat harian. Jadi hari ini kita masuk terus pada ayat yang ke-15. Firman Allah Subhanahu wa taala, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Dalam pada itu manusia tidak menghiraukan balasan akhirat. Oleh yang demikian, maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya, ia tidak mahu bersyukur tetapi terus bersikap takbur serta berkata dengan sombongnya, Tuhanku telah memuliakan daku. Jadi setelah mana Allah cerita tentang apa yang Allah timpakan kepada kaum-kaum yang terdahulu daripada yang disebut sebagai kaum 'Ad, dan kemudian Allah sebut dengan kaum Samud, dan Allah sebut tentang balasan kepada Fir'aun, dan Allah sebutkan apa balasan kepada mereka yang mengingkari balasan daripada Allah. Tetapi malangnya manusia ini sangat suka untuk melupakan akan akhirat. Sebagaimana kita pernah sebut sebelum daripada ini, daripada surah Al-A'la, Allah kata bal tu'thirunal hayatad dunya. Ramai manusia dia terkesan dengan hidup di dunia. Maksudnya dia rasa dia tidak akan dibalasi Allah di akhirat. Apa pun yang dibuat, maka baginya dunia itu lebih utama, bukan akhirat yang lebih utama. Jadi oleh kerana itu, maka akhirnya setelah daripada itu Allah pun menyatakan, sedangkan manusia itu apabila Allah ujikan mereka dengan ujian kenikmatan. Jadi ada ujian yang disebut dengan ujian kesusahan. Ada bicaranya ayat yang ke-16. Jadi ayat yang ke-15 ni Allah nak fokuskan tentang golongan yang Allah uji dengan nikmat. Kena ingat bahawa ujian itu terbahagi kepada dua. Bukan hanya ujian yang disebut sebagai kesusahan, kesulitan, kesempitan, kesedihan. Tetapi ada juga ujian kebahagiaan, kesenangan, kemewahan, keluasan. Jadi ini juga ujian daripada Allah. Buktinya ayat 15. Ada manusia yang Allah uji mereka dengan nikmat. Fa'akramahu wa na'amah. Dan Allah muliakan dia dengan kesenangan, dengan kekayaan. Dan Allah jadikan nikmatnya, mungkinlah ketika itu Allah jadikan ia memiliki anak yang ramai. Kadang-kadang bangga dia anak ramai. Anak kau berapa? 1. Anak aku ada 15. 15 terus. Anak kau berapa? Seorang. Ataupun tak ada anak, minta aku ni kahwin lama dah tapi Allah uji lagi tak ada anak. Oh, anak aku ramai. Jadi bangga dengan anak. Ada orang dia bangga dengan ramainya anak. Sebab itu Allah sebut dalam surah Kahfi, Allah kata apa? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya harta itu dan anak pinak itu perhiasan hidup di dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Kami hiasi hidup manusia dengan isteri-isteri. Dia memiliki isteri seorang atau isteri-isteri, dia banggalah dia memiliki akan isteri. Dan juga dia bangga dia memiliki akan banin, adanya ramai anak. Jadi ini nikmat daripada Allah. Jadi ada orang bangga dengan ramainya anak. Kadang-kadang dia banding pula, anak kau berapa A, anak aku berapa A, anak kau kerja apa, anak aku kerja apa. Jadi ini semua perbandingan yang menyebabkan kebanggaan kita dengan anak kita. Jadi betul tak? Betul. Ramai manusia yang bangga dengan begitu. Mungkin tak ramai anak tapi anaknya kaya. Mungkin tak ramai anak tapi anaknya cemerlang. Jadi akhirnya dia berbangga dengan perkara tersebut. Dan kemudian Allah uji dia dengan jah. Allah uji dia dengan dia memiliki akan jawatan. Jawatannya tinggi berbanding orang lain. Kamu jawatan apa? Grade kamu berapa? Di mana kamu kerja? Jadi dia banding dengan kedudukan dia. Kalau politik, kamu punya jawatan apa? Sekadar ketua cawangan, aku ketua bahagian. Kalau ketua bahagian, kemudian ni nak berebut pula, siapa pula nak bertanding ni? Masing-masing dah mula dah nak bertanding parlimen. Kalau Don dah lepas dah di Johor. Parlimen boleh lepas lagi. Jadi dia ada kebanggaan dengan kedudukan demi kedudukan. Dan kemudian ada juga dia bangga dengan sultan, iaitu pemilikan.
Kan? Apa harta yang dia miliki, apa kerajaan yang dia besar, berapa besar dia punya jajahan, berapa luas dia punya empire. Akhirnya dibangga dengan perkara-perkara tersebut. Dan kemudian Allah kata fayaqulu rabbi akraman, dan berkatalah Tuhanku telah melakukan kebaikan buat diriku, memberikan aku dengan nikmat yang terhak kepada aku, dan ia tidak mengetahui bahawa sebenarnya itu ujian daripada Allah, untuk Allah melihat dan mengujinya sama ada dia menjadi golongan yang bersyukur kepada Allah ataupun golongan yang kufur kepada Allah. Jadi kerana ada orang yang dia merasakan kerana jawatan dia, ini kemuliaan Allah pada diri dia. Akhirnya dia merasakan ramainya anak dia kerana doanya dimakbulkan oleh Allah. Dia merasakan apa yang dimiliki daripada pemilikan harta, banyaknya hartanya, kesan daripada kesolehannya. Hati-hati. Ini masalah, kena hati-hati. Jangan merasakan nikmat yang kita miliki bahawa itu adalah sebab kita baik. Kan, oh aku ni alhamdulillah kan aku baik, Allah luaskan aku punya rezeki. Kerana aku ni solat duha tak pernah tinggal, maka aku tak ada kesempitan. Aku sihat. Dia berbangga dengan nikmat tersebut. Hati-hati. Kita kena syukur pada Allah. Bila bersyukur pada Allah, kita meletakkan itu nikmat daripada Allah dan pinjaman daripada Allah. Bila-bila masa Allah mampu untuk tarik. Jadi apabila kita merasakan ini pinjam, apabila pinjam kan pemiliknya berhak nak tarik bila-bila masa. Dia jumpa dengan kita, aku nak balik kereta aku. Kenapa kau nak kereta engkau pula? Kereta aku, seperti akulah. Jadi akhirnya kita kena serahkan kunci. Nah, kan, sewa rumah pun begitu. Kan, dah sewa rumah, dia ada perjanjian, kontraknya mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Selepas daripada itu, tuan rumah kata tak apalah, duduklah. Tapi nanti kalau kami nak balik rumah ni, minta dikosongkan. Tapi akan bagi notis lah. Mungkin sebulan 2 sebelum diminta balik. Itu hak tuan rumah lah. Ketika mana dia nak, itu hak dia. Untuk dia minta kembali. Maka begitu juga apa pinjaman daripada Allah. Kesihatan, itu pinjaman daripada Allah. Berapa ramai orang yang sihat, tiba-tiba Allah ujinya dengan sakit tiba-tiba. Ada yang kena angin ahmarnya, kan, yang kena tiba-tiba kemalangannya, hilang anggota badannya. Ini semua pinjaman daripada Allah. Kekayaan, adakah dia akan kekal walaupun dia rasa kekayaannya dimiliki 7 keturunan takkan habis? Bila-bila masa Allah boleh tarik. Ini nikmat daripada Allah. Begitu juga yang pentingnya nikmat pinjaman nyawa. Ini semua daripada Allah. Jadi apa pun yang kita miliki, sebab itu lafaz istirja, iaitu lafaz inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kenapa ketika mereka ditimpa dengan musibah, wa in asabatskum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kamu ditimpa dengan musibah, maka lafazkan dengan lafaz inna lillah. Kita ini semuanya untuk Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita semua kembali kepada Allah. Maksudnya kita ni hidup memang kerana Allah, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Jadi akhirnya dia tahu bahawa ini ujian Allah. Nikmat juga ujian. Allah nak tengok ni, dengan nikmat kamu pergi ke tak pergi rumah Allah. Dengan nikmat kamu kongsi ke tidak kongsi nikmat yang Allah kurniakan. Dengan kesihatan yang Allah beri, bukan main lagi. Badannya tegap, bicepnya besar. Kalau diangkat je dia punya lengan tu, kembungnya bukan main. Kita tak ada kembung pun. Dia kembung bukan main, besar. Kakinya kuat, boleh lari sampai berkilometer lariannya, kan. Tapi malangnya tidak sampai ke rumah Allah. Dia ada harta banyak, malang tidak dikongsi kepada hamba-hamba Allah yang lain. Dia miliki kelebihan pada tutur katanya, tapi dia tidak gunakan tutur katanya untuk mengajak manusia kepada Allah. Wa min ahsana qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada kata-kata yang lebih baik berbanding ajak kepada Allah. Jadi gunakan nikmat untuk Allah. Allah nak lihat syukur ke tidak. Jadi kerana itu bukan berbangga, tetapi bersyukur. Kurniaan nikmat Allah bukan kena bangga, tapi kena syukur. Sebab itu nikmatnya jangan kongsi sangat. Kongsi itu maksudnya apa? Kongsi upload, kan. Beli kereta baru, masuk dalam media sosial. Beli rumah baru, rumah baru aku. Kan? Ini kebanggaan dia. Akhirnya kenapa dia tunjuk? Sebenarnya dalam hati kita ada, tuan. Mesti ada. Aku ada harta banyak, engkau harta engkau kurang. Kan? Nak tunjuk, tengok aku. Kan? Jadi ini semua, walaupun kadang-kadang kita memanglah tandanya kita syukur dengan kita menggunakan dalil. Tadi Imam pun baca surah Ad-Duha.
wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan dengan nikmat daripada kurniaan Tuhanmu maka hendaklah kamu hadis, kan? Hadis tu bicarakan, ceritakan. Jadi akhirnya ceritakan dekat Facebook, ceritakan dekat media sosial, tapi lihat balik hati kita. Ada tak kecenderungan daripada ingin riak? Ada tak kecenderungan ingin kata, tengok aku ada sesuatu yang baik, kan? Aku ada kelebihan daripada kelebihan ini. Jadi kebanggaan. Jadi ini semua kembali kepada hati lah. Kita tak tuding jari, tapi lihat balik. Kalau rasa mengganggu hati, lebih elok turunkan posting tersebut. Lebih elok tidak kita upload apa-apa nikmat, kerana kita bimbang dia menyebabkan sebenarnya kita sedang sombong. Sebab orang sombong ni tidak akan dapat nikmat daripada Allah, daripada rahmatnya. Dan kemudian yang keduanya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan sebaliknya, apabila ia diuji oleh Tuhannya dengan disempitkan rezekinya, ia tidak sabar, bahkan akan ia resah gelisah, serta merepek dengan katanya, Tuhanku telah menghinakan daku. Jadi ada orang yang Allah uji ia dengan kefakiran, dengan kesempitan daripada rezeki, sehingga dengan sebab kelalaiannya maka dia pun berkata, inna rabbi ahanani bitadyiqihi rizqi alayya. Sesungguhnya Tuhanku telah menghinakan aku sehingga menyempitkan akan rezekiku. Berkata Imam Al-Qurtubi, hadhihi sifatul kafir alladhi la yu'minu bil ba'thi. Inilah sifatnya orang kafir yang tidak beriman kepada hari kebangkitan. Ketika mana ia diuji dengan adanya kelebihan, kekeramatan, maka pada ketika itu dia akan merasakan itu nikmat sebab usaha dia. Kalau ia diuji dengan kekurangan, kehinaan, maka dia merasakan bahawa itulah adalah kehinaan bagi diri dia. Sebenarnya orang yang beriman pada Allah, banyaknya ke sikitnya ke, tetap dia merasakan sesuatu itu semuanya daripada Allah, maka dia kembalikan semua itu kepada Allah. Maksudnya tak terkesan. Kita sebut tadi surah Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya. Manusia ni dia terkesan dengan kehidupan dunia sehingga dia merasakan apa kebanggaan ahli dunia, itulah kebanggaan buat diri dia. Apa kehinaan ahli dunia, itulah kehinaan bagi diri dia. Sehingga ketika mana dia dapat harta yang banyak, seorang ustaz, seorang pendakwah, ketika mana ceramahnya ramai yang datang, ketika mana dia punya live ramai yang tonton, dia merasakan itu kelebihan dia. Oh, aku punya memang biasa orang tonton ramai sebab aku ni pandai cakap, sebab aku ni ceramahnya hebat, sebab aku ni kalau berkata semua tekun, akhirnya semua terkasima dengan kata-kata dia. Sedapnya ustaz ni sebut. Akhirnya hatinya membuat-buat seronok. Perasaan orang yang menonton itu hal dia. Tapi untuk kita yang ceramah, kita jangan bangga dengan perkara tersebut. Sebab itu bukan kebanggaan. Sebenarnya kena fikir, aku ni ceramah pandai, tapi adakah aku mengamalkan apa yang aku ceramahkan? Adakah apa yang aku sebut itu aku telah laksanakan? Adakah apa yang aku tuturkan itu menjadi fitnah nanti pada hari kiamat? Kena rasa. Orang yang ada harta, kena ingat itu pinjaman daripada Allah. Berapa ramai yang Allah berikan kerja yang sama dengan kita, kan, kudrat yang sama dengan kita, tapi dia tidak memiliki kelebihan harta berbanding kita. Maka kena ingat ini pinjaman daripada Allah. Dia bukan merasakan yang bagi manusia itu adalah kebanggaan, tapi bukan bagi diri dia. Begitu juga dengan ujian. Ramai orang dia rasa down, putus asa. Orang ada anak, aku tak ada anak. Mungkin Allah hinakan aku, dia rasa. Dan kemudian ada orang yang sempit rezeki, tak naik-naik pangkat, rezekinya tak pernah cukup, akhirnya dia merasakan Allah hinakan dia. Sebenarnya rasa ini menyebabkan dia akan putus asa dengan Allah. Akhirnya tak pergi masjid dia. Akhirnya tak ibadah dia. Kenapa? Penatlah ibadah, tak kaya-kaya juga. Penatlah buat sesuatu, tak dapat apa-apa juga. Tapi alhamdulillah ramai kita jumpa orang yang susah, tapi dia tetap syukur dan dia tetap redha dengan ujian daripada Allah. Jadi apa pun jangan merasakan kehinaan, kemuliaan dengan sebab dunia.
Bukankah kita sebut dalam doa kunut kita, fa innahu la yazillu man walaita wa la ya'izzu man adaita. Sesungguhnya tidak ada kehinaan siapa yang menolong agamamu, dan tidak ada kemuliaan siapa yang memusuhi agamamu. Maksudnya mulia dan hina itu daripada Allah. Bukan dengan sebab kita pada dunia kita merasakan hina, kita dengan dunia kita merasakan kita lebih. Jadi jangan merasakan begitu. Kenapa? Kerana golongan mukmin, Imam Qurtubi kata, fal karama indahu an yukrimahu Allah bi ta'atihi wa tawfiqihi al muaddi ila hazzil akhirah. Sesungguhnya orang mukmin, kemuliaan di sisi mereka adalah ketika mana Allah muliakan mereka dengan ketaatan, ketaufikan daripada Allah yang menyebabkan dia mudah melakukan sesuatu untuk menuju ke akhirat. Itu kemuliaan. Jadi akhirnya dengan harta kita mudah infak. Daripada kita punya kelebihan mampu bertutur kata, kita mampu untuk ceramah, kita mampu untuk berdakwah tanpa perlu ada sebab untuk kita berdakwah. Dan kemudian kita ada kelebihan daripada harta, kereta bukan main banyak lagi kat garaj, kan, sampai tak muat. Dia pergi masjid tak? Pergi masjid. Alhamdulillah. Maksudnya dia terus menuju kepada akhirat. Ini mukmin. Dia rasa dia ada nikmat daripada Allah, maka tanggungjawab dia mesti menuju jalan akhirat. Kena lebihkan begitu. Allah dah bagi dia kelebihan. Orang lain susah payah cari rezeki. Dia tak, senang je. Dia dah stabil ekonomi dia. Dia dah mudah dah. Kan dia duduk saja dekat rumah, duit dalam masuk dalam akaun. Apa alasan dia tak pergi masjid? Sibuklah nak kira duit dia. Nak pantau staff ni, kan. Buat kerja betul ke tak kerja betul ni, kan. Nanti kalau saya leka sikit, dia curi duit saya. Jadi asyik kerjanya tu je, tak habis-habis. Jadi kalau orang mukmin, kemuliaannya dia kena fikir apa dia nak buat untuk Allah. Kena ada, ya Allah, Allah Engkau bagi aku macam-macam, ya Allah, maka aku gunakan ini untuk kamu. Allah berikan dia anak yang ramai, akhirnya apa dia buat? Dia gunakan anak-anak dia supaya anak-anak dia ada manfaat untuk agama, kan. Pergi belajar tahfiz, pergi belajar agama, pergilah kerja apa-apa. Dia bukan mesti belajar agama je. Mungkin dia jadi doktor, mungkin dia jadi engineer, mungkin dia jadi mekanik. Tapi untuk apa? Manfaat untuk agama. Kan nanti kamu tolonglah, kan, kalau speaker dekat masjid rosak, kan. Cari orang yang ada kepakaran technician pada bidang audio, kan. Asyik-asyik orang yang sama je. Yang pakai serban dia suruh betulkan mikrofon, dia tak sama, kan, dengan orang yang ada kelebihan. Kelebihan begitu. Sebenarnya dekat kita punya taman semua ada, profession semua ada, cuma nak tak nak menyumbang pada agama je, kan. Boleh betulkan sikit tak masjid punya ni, saya bagi sebut harga dulu. Mahal pula harga dia. Jadi ada kalanya memang bisnes, tapi ada kalanya banyak kalanya kita kena untuk Allah, buat untuk Allah. Jadi apa pun yang kita punya kemuliaan, kita lakukan semata-mata kerana Allah dan menuju kepada akhirat. Wa in wassa'a alaihi fid dunya, ketika mana Allah luaskan ia pada nikmat dunia, maka dia akan memuji-muji Allah dan bersyukur kepada Allah. Dan wa innama ankarallaha ta'ala 'alal insan, dan sesungguhnya Allah mengingkari kepada manusia ketika mana Allah berikan ia dengan nikmat, maka dia kata Rabbi akraman, Allah muliakan aku. Dan Allah juga tidak menyukai manusia ketika mana Allah uji dia dengan ujian Rabbi ahanan, wahai Tuhan, kamu telah menghinakan aku. Kenapa? Kerana li'anna innama, sesungguhnya mereka yang mengatakan begitu dengan sebab kemegahan, dengan sebab takabur kepada Allah, ini bukan kesyukuran dia pada Allah. Jadi kalau dia kata Allah muliakan aku, sebenarnya itu bukan syukur pada Allah. Dia tak boleh kata Allah muliakan aku, jadi dengan sebab aku punya kelebihan Allah muliakan aku, itu bukan tanda syukur. Sebab itu tanda syukur ni sebenarnya kita dengan Allah, bukan kita dengan makhluk. Tapi kita ni syukur je, alhamdulillah. Facebook, oh alhamdulillah, bukan main. Alhamdulillah, ya, saya pun buat juga kadang-kadang muhasabah balik. Alhamdulillah status. Tapi ucap tak alhamdulillah dengan ketaatan pada Allah? Ucap tak alhamdulillah dengan tadah tangan pada Allah? Ucap tak alhamdulillah dengan sujud pada Allah? Kalau ya, alhamdulillah, syukur. Tapi kalau setakat upload je, kan, alhamdulillah, kan, cukup sebut tu je. Jadi hanya kemegahan kita kepada manusia. Sebab apa? Kita nak syukur kita dipertontonkan. Sebenarnya syukur kita bukan untuk dipertontonkan. Syukur kita kena sujud pada Allah. Syukur kita kena
kita beribadah pada Allah, itu yang perlu kita lakukan. Dan kemudian golongan yang menyatakan Allah menghinakan aku dengan sebab kurangnya akan rezekinya, sempitnya akan apa yang Allah berikan kepadanya, ini sebenarnya keluhan dia pada Allah, kerana kurangnya kesabaran ia pada Allah. Sebenarnya kalau benar ia itu orang baik, dia akan syukur pada kebaikan, dan ketika mana dia diuji dengan kesusahan, maka dia akan bersabar dengan kesusahan tersebut. Jadi kalau dia susah, jangan rasa hina. Kita kata semua masalah je Allah uji aku, masuk dalam media sosial. Ini ujian. Jadi akhirnya ujian pun masuk dalam media sosial juga. Ujian pun sebut, asyik-asyik kerjanya nyebut je. Apa pun sebut kepada manusia, merasakan bahawa ini ujian Allah pada diri aku. Kalau betul Allah uji, kalau betul dia benar-benar menerima ujian daripada Allah, sebenarnya rasa itu di hati dan kembalikan ia pada Allah. Kena ingat bahawa yang meluaskan, yang menyempitkan itu Allah. Yang memberi, yang menghalang juga Allah. Akhirnya bila kita tahu itu daripada Allah, apa kita punya peranan selaku makhluk? Terimalah. Kan? Allah dah bagi dah, aku dah usaha tapi sempit juga. Terimalah, itu adalah bahagian ujian daripada Allah terhadap dirimu. Kena tahu. Ketika mana Allah bagi kamu dengan kelebihan, ketahuilah itu juga adalah kurniaan daripada Allah. Semuanya Allah. Akhirnya yang kaya, yang miskin sama. Yang luas, yang sempit sama. Yang ramai anak, yang tidak ada anak sama. Kan? Yang ada kebahagiaan, yang tidak bahagia sama. Kenapa? Semuanya kita ini makhluk Allah. Akhirnya kita bersatu atas nama Allah. Kan? Kamu diberikan kelebihan juga pergi ke masjid, kamu diuji dengan kesempitan juga pergi ke masjid. Akhirnya sama-sama pada Allah. Kan? Kembali kepada Allah. Apa pun Allah. Kan? Sebab itu saya ni kadang-kadang kalau pergi beli makanan lepas solat Jumaat, kan kita pergi solat Jumaat, kita pergi beli makan. Kadang-kadang tanya dengan peniaga, tadi semayang tak? Tak sempat lah ustaz, tak semayang, tak sempat ni. Ya Allahu Akbar, saya kadang-kadang sedih juga. Kan? Kita katalah macam inilah, memang kita rasa tak sempat ni, kita nak uruskan kita punya kedai, kita nak uruskan kita punya makanan, customer pun datang kan, tengah beli makan, takkan nak pergi semayang. Ya, tapi kena ingat saya kata satu, rezeki kita ni Allah yang bagi. Kan? Bila Allah yang bagi, maka jangan tinggallah solat Jumaat. Kan Allah, kadang-kadang sedih kan. Sebab dia kawan kita, kan, dia orang yang kita kenal, kita pun beli dengan dia selalu. Sampai saya kata, lepas ni saya tak beli lagi. Kalau tak semayang lagi, saya tak nak beli. Janganlah ustaz gitu, dia kata. Jadi, bukan kita nak menuding jari tak, tapi kita nak sama-sama ingat bahawa rezeki kita daripada Allah. Kan? Kita ni kadang-kadang tak apa nak senang, tapi kita tinggal apa yang Allah berikan. Dengan kita tinggalkan arahan daripada Allah. Kalau solat lain mungkin kita boleh sangka baiklah. Kan? Dah solat Zuhur belum ustaz, tengok baru pukul 3 kan. Maksudnya sangka baiklah kejap lagi dia semayang. Tapi kalau solat Jumaat kan, tak pergi semayang, akan nak pergi khutbah balik pula. Pergi semayang, cari 40 orang, semayang, khutbah balik. Tak. Jadi kerana itu kita tegurlah benda-benda yang begitu. Jadi akhirnya kita meyakini bahawa miskin ataupun kaya, luas ataupun sempit, sehat ataupun sakit, semuanya daripada Allah. Maka jangan merasakan dengan nikmat itu adalah kemuliaan kamu, dengan kesukaran itu, kesempitan dan ujian itu adalah kehinaan bagi kamu. Akhirnya manusia akan serah pada Allah. Sebab tuan-tuan, sebab itu Rasulullah kata, kadal fakru ayyakunal kufra. Kan? Sesungguhnya berapa ramai orang yang fakir hampir-hampir menjadi orang yang kufur, atau hampir-hampir menjadi orang yang murtad pada Allah. Kenapa? Sebab dia memikirkan bahawa ujian dia adalah kehinaan Allah pada diri dia. Akhirnya dia tinggalkan Allah lah. Kan ramai, ada juga orang yang susah, akhirnya tak beribadah pada Allah, tinggalkan. Kenapa? Sebab dia rasa dia hina. Kan? Buat apa aku nak buat baik banyak pun, bukan dapat rezeki banyak pun. Sebab dia merasakan sempit itu adalah kehinaan. Tak, sempit bukan kehinaan. Ini hanya ujian. Begitu juga ujian Allah kepada orang yang memiliki harta banyak. Kekayaan juga bukan kemuliaan, tapi adalah ujian. Dua-dua ujian. Allah nak uji, syukur ataupun tidak. Dan kemudian Allah menyebutkan, kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahabbuna ala ta'amil miskin. Jangan demikian. Sebenarnya kata-kata kamu itu salah.
bahkan perbuatan kamu wahai orang-orang yang hidup mewah lebih salah lagi kerana kamu tidak memuliakan anak yatim, malah kamu menahan apa yang ia berhak menerimanya. Jadi Allah menyebutkan pada ayat yang ke-17, sesungguhnya apa yang kamu merasakan daripada kemuliaanmu dengan sebab kekayaanmu, ataupun kehinaanmu dengan sebab kesempitan dan kefakiranmu, sebagaimana yang kamu sangkakan. Sesungguhnya kemuliaan ataupun kehinaan adalah pada melakukan ketaatan ataupun kemaksiatan pada Allah, sedangkan mereka tidak mengetahui. Jadi yang nak tahu kamu mulia ataupun tidak, lihat dirimu, adakah kamu banyak melakukan ketaatan pada Allah ataupun tidak. Syukur kepada Allah, ya Allah, dengan sebab ujianmu, kesempitan, kefakiran, aku pergi masjid. Itulah sebenarnya kesyukuran kita yang tinggi pada Allah. Tapi kalau banyak buat maksiat, kena ingat itulah sebenarnya kehinaan. Oh, terus buat maksiat, sebenarnya aku sedang hinakan diri aku dengan melakukan maksiat. Kita melakukan ketaatan, mudah-mudahan dengan ketaatan itulah sebenarnya kemuliaan yang Allah sedang beri. Sebab itu apa yang menyebabkan kita mudah kepada Allah, semakin kita melakukan perkara ini, dapat jawatan ke, dapat naik pangkat ke, rezeki luas ke, makin senang pergi masjid, makin senang sedekah, makin senang buat baik. Kemuliaan Allah pada kita, kan? Allah uji juga, tapi senang pergi masjid, senang untuk melakukan ketaatan, maka itu juga adalah sesuatu kemuliaan Allah. Tapi kalau Allah beri kekayaan, kenapa sebab kaya ni makin tak datang masjid? Kenapa dengan sebab kaya ni tak sempat singgah kuliah-kuliah? Kenapa? Sebenarnya itu sedang Allah hinakan, kan? Jadi kena ingat, Allah uji pula dengan kesempitan, dengan kesakitan, tapi lupa pada Allah. Memang ada orang uji Allah dengan kesakitan, dalam keadaan dia tak boleh pergi masjid, tak mampu, sebab mungkin stroke ke, mungkin sakit kaki, tak mampu nak bergerak ke, tak ada orang nak tolong dia pergi ke masjid ke, tapi sekurang-kurangnya di rumahnya tak ditinggalkan ia pada Allah, untuk dia beribadah pada Allah. Itu kemuliaan. Tapi kalau semakin menjauh pada Allah, naik pangkat, pelbagai nikmat, tapi jauh pada Allah. Ramai anak, dengan sebab anak, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, dalam surah Munafikun. Jangan sebab anakmu, harta-hartamu menyebabkan kamu lalai mengingati Allah. Anak ramai sibuk urus anak, tak ingat pada Allah, tak baca Al-Quran, tak sedekah, tak pergi masjid. Sebab apa? Urus anak, sibuk. Jadi itu sebenarnya kehinaan. Jadi hati-hati. Dan golongan yang Allah beri rezeki yang banyak, Allah kata balla tukrimunal yatim, bahkan mereka dengan sebab kejahatan tersebut tidak memuliakan anak yatim yang Allah muliakan mereka. Jadi Allah muliakan anak yatim. Tadi pun dalam surah Ad-Duha Imam baca kan, fa ammal yatima fala takhar, sesungguhnya golongan anak yatim itu jangan kamu hekdik, jangan kamu hina. Berlaku baiklah kepada anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahataini, aku dengan penjaga anak yatim seperti dua ini. Rasulullah tunjuk, maksudnya nanti pada hari kiamat, Rasulullah dengan penjaga anak yatim rapatnya seperti mana rapatnya jari telunjuk dengan jari hantu. Rapatnya boleh pisah tak? Tak boleh pisah. Tuan-tuan boleh pisah besar mana je? Boleh besar lagi? Entah tak? Tak boleh kembang lagi lah. Kembang lah. Guna tangan lain tak? Takat tu je. Jadi kan rapat ni kita dengan penjaga anak yatim, tapi harta banyak, tak nak bagi makan anak yatim. Jadi keutamaan bagi makan ke anak yatim. Tapi anak yatim yang susah lah. Kan ni tuan-tuan, anak yatim cari yang maknya kaya. Bukan main lagi. Dia pergi yang tu je, yang susah betul. Kan, yang tak terbela. Sebenarnya ramai. Yang lebih ramai sebenarnya di luar berbanding di rumah anak yatim. Sebab rumah anak yatim ni dia ada pendema tetap. Dan dia ada penguntukan. Jadi rumah anak yatim tu memang dijagalah sebab dia dalam rumah anak yatim. Tapi yang mungkin dekat taman-taman kita yang ayah telah meninggal, mak telah meninggal, yang susah payah, itu ada peruntukan untuk bagi anak yatim. Kalau rasa tak nak kepentingan peribadi, mungkin masjid buat tabung anak yatim. Akhirnya orang boleh masuk. Untuk anak yatim, Taman Damai Jaya. Jadi sebab apa? Bimbang kan, kita pergi rumah anak yatim kan. Ada janda kan. Jadi kita pun pergi kan. Nanti takut ada kepentingan pula, risau. Jadi orang fitnah. Walaupun niat kita baik, tapi fitnah itu untuk dihindari. Jadi akhirnya kita buat apa? Buat tabung. Jadi ada pembelaan kepada anak-anak yatim. Kemuliaan dengan kita memberi makan kepada anak yatim itu banyak hadis-hadis daripada Nabi SAW. Dan yang lainnya, wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak menggalakkan untuk memberi makan yang berhak diterima oleh orang miskin. Jadi golongan begini
mereka menghalangi harta mereka daripada memberikan makan kepada golongan yang muhtaj, yang sangat memerlukan. Ihtiyaju ala ta'am, memerlukan kepada makan. Memang paling baik untuk kita berikan bantuan dengan bantuan makanan. Tapi bantuan makanan pun bukan yang sama je. Jadi kadang-kadang kita asyik bagi beras je. Kan orang tu kat rumah dia komplit tinggi ni dah. Kenapa orang beri beras? Dia nak masak pun tak tahu nak masak apa. Kalau beras tanpa lauk pun tak jadi juga. Akhirnya beras je. Nak makan apa tu kan? Nasi kosong. Nasi bakar, nasi makan. Lauk sikit bagi. Kan bagilah apa-apa. Sebab tu kita dalam barangan fidyah, di Peringkat Majlis Agama Islam Negeri Johor, kita dah tak beri hanya beras je. Kan? Kita beri macam-macam dah. Kan baru-baru ini tiap-tiap minggu setiap daerah buat belanja dapur asnaf. Peruntukannya daripada fidyah. Jadi kita ajak asnaf pergi ke shopping kompleks, pergi ke pasar basah ke, pasar kering ke, cari makanan RM200. Jadi semua orang belanja 200. Ya Allah, seronok dia orang. Tapi tak macam dululah. Dulu 200 penuh troli, sekarang tak penuh. Tapi dapatlah. Tapi dia kata, "Ustaz, boleh tak nak ambil sabun, pencuci muka, alat-alat basuhan?" Tak boleh, saya kata tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab duit fidyah. Jadi bukan kita tak bagi mereka nak belanja, cuma sebab dia duit fidyah kena belanja makan. Jadi belilah ayam, ada yang beli telur berpapan-papan, tak apalah. Beli minyak masak kan, biasa beli paket, jadi boleh beli botol. Okey, alhamdulillah. Jadi boleh tak? Boleh. Jadi duit fidyah bukan beras je. Jadi kalau ada masjid orang bagi fidyah ke, bukan beli beras je, boleh beli barang-barang makan yang lain. Tak jadi kesalahan. Jangan. Tapi jangan yang melampau sangatlah, beli Pizza Hut pula kan. Dia rosak ni, benda rosak ni. Kalau kita beli alat-alat mentah tu bagus. Beli ayam, hari ni kena ada duit fidyah, kita belikan ayam. Orang miskin datang, jadi kita nak bagi ayam mentah. Jadi alhamdulillah, ini kena sentiasa buat perkara-perkara untuk bagi makan kepada golongan miskin. Dan kemudian Allah sebutkan, wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamman. Dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus dengan tidak membezakan halal dan haramnya, serta kamu pula sayangkan harta secara tamak khaloba. Jadi golongan begini kemudian dia memakan harta-harta pusaka dengan pemakanan yang sangat keras, sehingga dia tidak mengetahui apakah yang halal ataupun apakah yang haram. Jadi kena ingat, kadang-kadang kita rasa makan harta pusaka ni makan harta pusaka orang lain. Sebenarnya kita boleh makan pusaka harta daripada pusaka harta orang tua kita. Daripada orang tua yang telah meninggal, maka harta tersebut adalah hak milik kepada waris. Siapa yang waris? Tak kisahlah siapa pun yang waris. Mak ayah dia masih hidup, maka mak ayah dia juga waris. Anak-anaknya yang masih hidup, semua anaknya adalah waris. Jadi kalau seorang anak je yang makan, maka dia telah memakan harta pusaka secara haram. Hati-hati. Kan ini ramai orang buat tak kisah. Kan? Tak apalah, belum urus, nanti dululah. Akhirnya dia duduk rumah pusaka tanpa izin daripada waris yang lain. Hukumnya apa? Haram. Dia makan harta pusaka, kan mungkin ada duit kebun daripada ayah dia yang ditinggalkan, duit daripada daripada hasil daripada tanam-tanaman, ataupun duit daripada pencen dan lain-lain. Kena lihat itu bagaimana hak pewarisannya. Kalau tidak betul, maka sebenarnya itu adalah sesuatu yang haram. Jadi jangan buat main perkara ni. Ada orang puluh tahun makan duit haram. Kan? Ini ramai yang jumpa saya lepas 10 tahun. Tak tahu, Ustaz, haram rupanya. Kan? Dia tahu bila nak uruskan pecah nama ataupun urus pindah milik sebab pemilik dah telah meninggal, maka peguam pun nasihat. Dia kata, "Bang, tak boleh macam ni bang. Kan? Ni haram ni." "Ya ke?" Tak apalah, buat je, buat. "Minta maaf bang, saya kat sini saya boleh buat, nanti kat akhirat saya kena jawab dengan Allah." Peguam pun kata gitu. Dia pun takut. Peguam kata, "Ustaz kata lama dah, tapi tak nak dengar." Peguam kata baru akhirnya, "Ustaz boleh tak tolong saya Ustaz?" Saya kata lama dah saya kata. Dia tak perasan benda-benda begitu. Sebab itu apa pun harta kita sebenarnya kena urus dengan baik. Kalau ada harta orang tua kita yang selama ini tidak diuruskan dengan baik, mulailah urus dengan baik. Andai kata ada di kalangan keluarga yang mampu memiliki sepenuhnya harta tersebut, beri dia untuk dibeli. Kan? Tak apa abang beli ni harta pusaka ni, abang beli supaya apa?
duitnya bagi kepada waris. Akhirnya hak miliknya seorang. Kita rasa tak apa, akhirnya adik kita meninggal. Lepas adik kita meninggal, sepanjang hidup dia tak makan harta pusaka. Haram tak? Haram. Kesian kat dia. Kita ingat, biasa. Jadi bab ni mungkin ada tajuk khas. Tajuk khas tentang pusaka. Penceramahannya Luqmanul Hakim bin Abdul Rahman. Jadi tuan panggil. Kalau bab sini panjang nanti, tak habis-habis. Tapi yang lebih baiklah pandangan saya buat waktu ini, uruskan harta sebelum mati. Kan? Harta tuan-tuan tu yang banyak-banyak tu pindah nama anak. Siap-siap, tapi dengan harapan anak baiklah. Nanti dah pindah nama rumah kita kepada nama anak halau. Pak keluar. Bapak kena halau. Tak boleh buat apa sebab undang-undang dunia anak menang sebab nama dia. Tapi mudah-mudahan anak kita tak begitu. Jadi kita berpindah milik. Ya adalah untuk kita sikit. Kalau sikit dia tak berebut. Tapi kalau banyak sangat ni berebut, akhirnya tak guna pun. Jadi kita uruskan harta. Kalau tuan-tuan rasa tak ada waris untuk harta tuan-tuan untuk dipindah nama saya ada. Jadi tuan-tuan, jadi saya akan menanggung kos pindah milik. Pindah milik tu je lah. Tapi harta tu bagi kat saya. Tapi tengok juga, kalau pindah milik lebih mahal berbanding harta tu pun tak jadi juga. Ustaz nak ambil lah Ustaz motor kapcai saya. Tengok motor dah hidup segan mati tak mahu kan. Pindah milik urusnya lebih mahal, tak jadi juga. Jadi kena uruslah. Urus sebelum kematian. Jadi kita tahu apa kepada anak saya, kerana kesian. Harta kita yang banyak akhirnya tak digunakan oleh waris. Jadi kita uruskan. InsyaAllah ada tajuk khas nanti. Kalau dia jemput lah. Kalau tak dia jemput, maka tak ada tajuk khas. Jadi kemudian, ia sangat menyukai harta itu dengan kesukaan yang bersangatan. Sampailah menyebabkan hidupnya kebakhil sangat dengan apa yang Allah kurniakan pada dirinya. Dia ada bakhil langsung, tak nak. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sangat merasakan harta itu aku punya. Ini aku punya ni, orang lain tak boleh nak ambil. Kadang-kadang orang cuit kereta dia pun marah. Jangan. Ni kereta aku ni, kilat tu. Cuit pun kena marah. Tengok pun kena marah. Tengok kan. Kena marah juga sebab dia suka sangat harta dia. Dia tak nak kongsi apa yang dia miliki daripada rezeki dia. Jadi dia suka sangat sehingga tak bagi makan kepada orang miskin. Sebenarnya sifat infak adalah sifat untuk mengikis sifat bakhil. Kenapa kita infak? Untuk kikis sifat bakhil. Kenapa Allah galakkan orang kaya untuk infak? Supaya tidak ada pada hatinya bahawa harta itu milik dia. Akhirnya dia kongsi harta dia untuk kikis. Cara paling baik kikis sifat kebakhilan dengan infak, dengan sedekah, dengan derma. Itu sebenarnya cara untuk kikis sifat kebakhilan. Jadi untuk tidak bakhil, kena selalu infak. InsyaAllah bakhil itu akan hilang. Dan kemudian kita baca ayat yang seterusnya, dua ayat yang terakhir. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan sesekali bersikap demikian. Jangan sesekali bersikap demikian. Sebenarnya apabila bumi dihancurkan segala yang ada di atasnya, diratakan serata-ratanya, dan perintah Tuhanmu pun datang, sedang malaikat berbaris-baris siap sedia menjalankan perintah. Jadi kena ingat, nanti golongan yang ingkar pada Allah dan golongan yang tidak memahami dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang kamu miliki daripada kelebihan daripada harta, semuanya akan musnah nanti pada yaumul asib, hari kemusnahan. Dan kemudian bumi akan bergoncang dan akan berlakunya pergerakan yang berterusan tanpa henti. Sebab tu idza dukkatil ardu dakkan dakka, gerak. Kalau gempa bumi gerak tapi berhenti, gerak berhenti. Itu pun kelang kabut. Baru gempa bumi semua lari daripada bangunan, semua kelang kabut, takut. Itu baru kadang-kadang beberapa sekennya, saat goncang. Ya Allah tuan-tuan, bab ni jangan buat main. Kita yang goncang dalam kereta, orang goncang pun kita takut kan. Tengah duduk kereta, tiba-tiba ada kawan tu dia pegang kereta kita, dia goncang. Apa ni? Itu baru sikit pun kita takut. Kalau goncang bumi lagi takut. Kalau dukkatil ardu dakkan dakka, ketika mana bergerak itu pergerakan yang tidak berhenti. Dan apabila tidak berhenti, maka akan jatuh satu persatu daripada binaan-binaan. Jatuh. Kalau yang itu jatuh, kemudian yang atas bumi semua habis. Maka manusia akan takut. Dan dengan ketakutan tersebut,
Dan kemudian Allah kata waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah pada ketika itu wahai Muhammad, setelah mana Allah menginginkan untuk memisahkan di antara hamba-hambanya, dan Allah datangkan malaikat bersaf-saf dengan saf setelah saf dengan saf-saf yang lain, untuk menunjukkan bahawa makhluk Allah itu adalah makhluk Allah yang akan menjalankan perintah daripada Allah. Bayangkan kalau di hadapan kita balah tentera yang ramai. Kalau sebaris, kita rasa takut dah. Kalau 2-3 baris, lagi takut nak menyerang kita punya taman, nak menyerang kita punya negara, kita takut tentera. Ini tenteranya Allah. Wal malaku saffan saffa. Kamu akan nampak tentera Allah itu ramai, dan kamu tak tahu di mana penghujungnya. Kan, berbaris-baris malaikat. Kenapa? Nak jalankan perintah daripada Allah. Ini hari pemisahan di antara hamba-hamba Allah. Dan pada ketika itu berkatalah dalam At-Tashil daripada Al-Munzir bin Sa'id, dia kata maksudnya zuhurihi lil khalqi hunalika, maka akan terzahirlah untuk makhluk Allah pada waktu itu. Ini ayat untuk Allah memberikan kewajipan kepada keimanan, dan min ghairi ta'kif wala tamsil, tanpa Allah nak berselindung, tanpa hanya perumpamaan. Berkata Ibnu Katsir, qamal khalaiqu min kuburihim li rabbihim, akan bangkitlah makhluk-makhluk Allah daripada kuburan-kuburan mereka untuk Tuhan mereka. Dan pada ketika itu waja'a rabbuka li faslil qada' baina khalqihi, maka pada waktu itu Allah akan memisahkan di antara hamba-hamba Allah untuk menghukumkan mereka. Wazalika ba'da ma yastashfi'una ilaihi bi sayyidi waladi Adam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan pada ketika itu ia berlaku setelah Nabi Muhammad dah beri syafaat. Jadi ada dalam pendapat Ibnu Katsir kata berlakunya susunan saf daripada malaikat setelah mana berlakunya bangkitnya manusia daripada kuburannya, dan setelah mana selesainya pemberi syafaat Nabi Muhammad kepada siapa yang menerima syafaat. Maka yang melakukan kejahatan akan dibawa oleh malaikat yang berbaris-baris untuk menentukan manakah tempatnya masing-masing. Makhluk Allah yang bernama manusia tidak jauh lebih ramai berbanding namanya malaikat. Malaikat jauh lebih ramai berbanding manusia. Umpama pepasir-pepasir yang berada di bumi. Berapa banyak pasir kat bumi? Tak boleh kira. Maka itulah jumlah malaikat. Kita tak tahu. Yang kita wajib hafal cuma 10 je. Itu pun tak hafal-hafal. Kan daripada Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nakir, Raqib, Atid. Kan? Ridwan, Malik. Jadi kita ni baca tu pun kadang tak habis-habis 10. Mana tak jumpa 10 pun, lupa. Bilangan malaikat umpama pepasir-pepasir yang berada di bumi. Ramai tak? Ramai. Jadi jangan kata, tak ada kot. Macam mana kita boleh kata lebih ramai berbanding kita? Dekat kita je ada Raqib Atid. Dekat kita je 2. Dekat kita, dekat Isyam, Raqib Atid lain. Dekat lain, Raqib Atid lain. Jadi setiap kita ada 2 malaikat penjaga, yang jaga pahala, yang jaga dosa. Setiap kita. Maksudnya kalau setiap kita ada 2, jadi jumlah malaikat pasti lebih ramai banding manusia. Itu baru cerita yang jaga. Yang lain-lain, jadi malaikat tu jumlahnya ramai. Jadi jangan kata kami ni kuat, nanti kami sebab kami ni orang hebat, kami ini panglima perang, nanti pada hari kiamat saya akan himpunkan bala tentera saya untuk lawan tenteranya Allah di kalangan malaikat. Jangan sombong dengan Allah. Kan? Berapa banyak kisah zaman Nabi Muhammad ketika mana dalam perang Badar Allah utuskan malaikat yang tak nampak pun. Itu sikit je Allah utus. Itu pun hancur tentera kafir Badar. Habis. Kan mereka tak nampak daripada mana serangan. Tiba-tiba kena serang. Mana pula yang menyerang, sedangkan sahabat tak pakai senjata pun. Sebab dalam perang Badar sahabat tak ada senjata, sahabat ada tulang 4 karat. Tapi tiba-tiba luka parah kafir. Kenapa? Malaikat yang menyerang. Allah utus tu sikit je. Kan? Ini nanti pada hari kiamat Allah akan utuskan malaikat, dan pada ketika itu manusia akan datang kepada Allah dalam keadaan ketakutan demi ketakutan. Jadi insya-Allah kita akan lanjutkan kesudahan daripada surah Al-Fajr pada 2 minggu akan datang dengan izin daripada Allah. Dan
mudah-mudahan kita dapat menyudahkan surah Al-Fajr, sebab di hujungnya ada sesuatu yang kita nak sampaikan. Sebab hujungnya inilah adalah intipati kepada surah Al-Fajr yang sebenar. Pada hujungnya kan kita nak lihat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah hingga hujung. Kita akan bicarakan tentang golongan yang Allah akan azabi dia pada ayat 23 dengan neraka, dan kemudian golongan yang Allah akan beri dia dengan syurga daripada Allah pada kuliah kita yang akan datang. Yang baik itu semua daripada Allah, yang lemah saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan kita terus istiqamah dalam melakukan kebaikan dan ketaatan, dan ingat istiqamah itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk dijaga. Kenapa tuan-tuan nak buat baik senang? Kan kita boleh pergi masjid, kita boleh baca Al-Quran, kita boleh sedekah, tapi untuk istiqamah hingga hujung nyawa itu kelebihan yang Allah beri. Jadi kita doa, mudah-mudahan Allah beri kita kelebihan untuk kita dapat beramal hingga hujung nyawa kita. Jadi kerana daripada itu kita tidak sangat menggalakkan untuk memuji yang masih hidup. Jadi kalau ada orang kaya yang infak, tak perlu puji sangat. Kalau ada orang yang kerap pergi masjid, tak perlu puji sangat. Kenapa? Bimbang ia akan merosakkan ibadah dia. Jadi sebab apa? Nak nilai orang itu istiqamah ataupun tidak, lepas Allah cabut nyawa dia. Jadi kalau tuan-tuan nak puji orang baik ke, puji yang telah meninggal dunia. Supaya apa? Supaya kita dah nampak kesudahan dia baik. Kan? Baru ni kan ada seorang ustazah di Indonesia yang meninggal ketika mana sedang memimpin tahlil dan doa selamat. Tuan-tuan rasa dia tu meninggal memimpin tahlil dan doa selamat, adakah semata-mata dia tu memimpin waktu itu je? Tak. Istiqamah hidup dia dengan majlis-majlis Al-Quran. Istiqamah dia dengan membaca Al-Quran sehingga Allah cabut nyawanya ketika mana sedang memimpin bacaan tahlil dan Al-Quran. Kenapa? Sebab istiqamah hidup dia. Tuan-tuan akan dapati sebenarnya orang yang mati ketika mana sedang sujud, yang mati ketika mana sedang baca Al-Quran, yang mati ketika mana sedang buat baik. Cuba tengok balik hidup dia. Sebenarnya mereka istiqamah dengan kebaikan dia, baru dapat kematian begitu. Jadi kerana itu kita doa dengan Allah, mudah-mudahan kita istiqamah hingga hujung nyawa, dan kita dicabut nyawa oleh Allah dalam keadaan kita sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Ini kena harap sungguh-sungguh. Dan tuan-tuan doakan saya juga, ya Allah, matikan Ustaz Luqman dalam keadaan husnul khatimah. Tapi jangan doa ya Allah matikan Ustaz Luqman cepat. Tu tak payahlah. Tapi yang tuan-tuan doakan ya Allah matikan Ustaz Luqman husnul khatimah. Yang itu yang saya minta. Tapi jangan minta ya Allah matikan Ustaz Luqman cepat. Cepat tu yang tangguh nanti dululah. Jadi insya-Allah. Tapi kalau sampai masanya tetap akan dimatikan oleh Allah. Wallahu alam. Mudah-mudahan dapat kebaikan dan mudah-mudahan kita dapat menyambung pada kuliah kita yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah fa'ala bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fattabi'una ahsana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa du'a'in la yusma' wa amalin la yughfa' wa da'watin la yustajaba laha. Allah faqihna fid din وعلمنا تأويل. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.